salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang bersama saya Grace Chon Lee. Berita utama. Di Fluffy 5 dari Perbadanan Kemajuan Industri Kayu Sarawak STIDC muncul johan pertandingan Amazing Race Sarawakku sayang 2022. Anjuran Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Malaysia maksa wanita yang membawa pulang wang tunai berjumlah RM1,000. Majlis Penutupan dan Penyampaian Hadiah telah disempurnakan isteri Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib di Sunset Ballroom Damai Beach Resort di Kuching pada Sabtu. Pertandingan tersebut menyaksikan penyertaan seramai 250 orang penjawab awam wanita Jabatan Kerajaan Negeri serta Kerajaan Persekutuan. Tempat kedua dimenangi Landas dari Jabatan Tanah dan Survey yang membawa pulang wang tunai berjumlah RM900. Manakala tempat ketiga dimenangi Miraj Borneo dari STIDC sekaligus membawa pulang wang tunai berjumlah RM800. Terdahulu, Majlis Pelepasan Peserta telah disempurnakan Setiausaha Kerajaan Sarawak merangkap Pengerusi Maksat Negeri Sarawak, Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki, di lokasi bermulanya pertandingan di hadapan bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Lama, Kuching dan berakhir di Damai Beach Resort, Santubong. Seterusnya, masyarakat Kedayan yang merupakan kaum minoriti di Sarawak perlu bersama memajukan diri dalam semua aspek seperti masyarakat lain. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata mereka perlu memberi fokus kepada faktor yang boleh mendorong ke arah kejayaan dan kemajuan diri serta masyarakat itu sendiri. Kerana itu katanya masyarakat Kedayan perlu memberi penekanan kepada bidang pendidikan untuk berjaya. Pendidikan itu seperti yang kita tahu, seperti yang sering dikatakan ialah kunci kepada kejayaan. Kunci kepada kejayaan. Dan kalau kita kurang dari segi pendidikan ini, maka kita akhirnya tidak akan menjadi catalyst kepada pembangunan. Kita cuma tengok saja. Dan kita tidak mahu. Kita mahu menjadi catalyst. So we have to be fully equipped in all this necessary education. Kita mesti tumpukan kepada pembangunan talent. Kita semua ini mempunyai bakat-bakat. Talent development is also very important. Skill development, very important. IT. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Makan Malam Persatuan Kedayan Kuching PAANAK 2022 di Hotel Pullman Kuching pada Sabtu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari itu juga mahu masyarakat Kedayan perlu bersatu dan bekerjasama membantu antara satu sama lain untuk sama-sama menuju kejayaan. Di majlis itu, Datuk Amar Awang Tengah turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM70,000 kepada persatuan berkenaan. Majlis turut dihadiri Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dr. Ripin Rahmat dan Pengerusi PAANK Datuk Dr. Julaihi Bujang. Laporan selanjutnya, Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Siketayai telah melakukan lawatan ke beberapa tapak projek rakyat bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kakus pada Khamis. Lawatan beliau dimulakan ke tapak projek Baik Pulih Jalan Penyarai bagi melihat sendiri status dan perkembangan kerja Baik Pulih Jalan agar dapat memudahkan perjalanan penduduk untuk keluar ke bandar. Sejurus selepas lawatan itu, Datuk John Sike telah meninjau projek Bekalan Air Alternatif Sarawak, SAWAS di Penyarai dan turut mengingatkan kontraktor untuk menyiapkan projek mengikut masa yang telah dijadualkan. Pada pagi Jumaat pula, Adun Kakus itu meneruskan lawatan kerjanya ke rumah Robert Nuing untuk melihat sendiri keadaan jalan menuju ke rumah panjang berkenaan. Dalam lawatan tersebut, beliau telah memberikan peruntukan berjumlah RM700,000 untuk melaksanakan projek transformasi luar bandar RTP bagi tahun 2023 iaitu Baik Pulih Jalan dan turut mengumumkan peruntukan bagi projek kecil luar bandar MRP tahun ini sebanyak RM50,000. Pada sebelah petangnya, Datuk John Sike meninjau kerja-kerja pembinaan jalan baru bernilai RM1 juta di Jalan Rumah Ta'a, Nangan Sedar. Ketika ditemui, beliau memberitahu jalan sepanjang 5.8 km itu kini telah siap 40% dan dijaga siap sepenuhnya dalam tempoh 6 bulan. Jalan itu amat berguna, amat ke lebih ke masyarakat Kedayan di luar bandar. Jalan
ngarap ke kelempah Datuk ialah bisik begak permohonan bukai ke kak diadu ke jalai dulu kakus itu lebih lagi. Laban nangkak ke Datuk jalai ke tunggak kulu kakus itu ke semua lagi berdau bisik jalai ke beruan. Kena jalai tanah bisik begak jalai ke kena jalai balak. Jalai lagi banyak guna ke belanja tak ke bajet kena adu ke jalai ke menolong kakus gitu. Jadi bakal ke projek ke Datuk daripada aku kurang lebih yang 40%, kurang lebih 40% sudah tembuk, artinya 60% lagi tembuk jalan tembuk. Lalu estimate ke jalan itu hanya kurang lebih ya 6 bulan. Jadi ngarap ke jalan itu siap dalam kandang 6 bulan tu ialah hanya lebih lagi sebentar ujung tahun, dapat maya ujung tahun ialah maya berlandas susah kat gawak lepas dari hujan. Kemudiannya beliau melawat rumah layang Lubuk Ladong untuk melihat sendiri keadaan jalan menuju ke rumah panjang itu. Selain itu, beliau turut membuat tinjauan bagi cadangan kepada Jabatan Kerja Raya JKR dan permohonan kepada kerajaan untuk membina jalan raya lebih kurang 16 km dari rumah layang menuju ke Penyarai serta pembinaan sebuah jambatan menyeberangi Sungai Kakus. Lawatan Datuk John CK diteruskan ke tapak projek SAWAS di kawasan Lubuk Kubung Kakus yang akan memberi manfaat kepada penduduk dari Rumah Ado, Rumah Jeffrey Kitop, Rumah Kiah dan Rumah Jayan. Berita di Kalimantan Barat Indonesia, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Iqbal Honjoik yang juga Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah melakukan lawatan kerja rasmi ke Sempadan Malaysia Serikin dan Pos Lintas Batas Negara PLBN Jagoy Babang, Kalimantan Barat, Indonesia pada Khamis. Beliau berkata tujuan lawatan bersama pelbagai agensi kerajaan persekutuan dan negeri itu adalah untuk melihat perancangan dan pembangunan khasnya di PLBN Jagoy Babang yang akan siap dibina sepenuhnya dalam tempoh 2 bulan. Jelasnya memandangkan hubungan perdagangan sepadan border trade antara Serikin dan Jagoy Babang telah lama terjalin, maka satu jawatankuasa akan diwujudkan bagi menilai dan mengkaji cara serta langkah yang perlu diambil dalam usaha membuka semula pintu sempadan sekaligus menghidupkan semula aktiviti ekonomi. Tambah Datuk Iqbal Hon lagi, dengan lawatan kerja ini, Kerajaan Sarawak akan mempercepatkan pembinaan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan ICQS di Serikin. Jelasnya lagi, selain memberikan manfaat, lawatan ini juga adalah sebagai dorongan Kerajaan Sarawak untuk membuat perancangan khususnya di peringkat JPBN Sarawak. Terdahulu, beliau telah mengetuai rombongan ke Sempadan Negara di Serikin yang turut diiringi Konsul Jenderal Republik Indonesia KJRI untuk Sarawak di Kuching, Raden Sigit Wijaksono. Manakala di Kuching, Sarawak Badan Amal Isteri-Isteri Sabati telah menyantuni rombongan Ahli Persatuan Amal Isteri-Isteri Wakil Rakyat Negeri Pahang Teratai dan Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia Puspanita Negeri Pahang dengan menganjurkan Majlis Makan Malam Anjuran di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Sabtu. Terdahulu pada 11 siangnya, delegasi yang diketuai Pengerusi Teratai Datin Sri Datuk Burha Mohamed telah meneruskan lawatan hari ketiganya ke Sarawak dengan melawat Kampung Budaya Sarawak SCV. Seterusnya pada 11 petang mereka menyertai pertandingan bowling persahabatan bersama Sabati. Dalam pertandingan tersebut, Datin Sri Zuraini dari Sabati telah menjadi johan dengan jumlah mata keseluruhan sebanyak 278 dan diikuti Datin Melinda juga dari Sabati dengan mata keseluruhan 267. Seterusnya di tempat ketiga telah disandang Datin Sri Datuk Khadijah dari Teratai dengan jumlah mata keseluruhan sebanyak 251 dan diikuti Datin Sri Marzita yang juga dari Teratai dengan mata 227. Turut hadir di majlis makan malam ialah Datuk Dayang Mulia Datuk Awang Daud, Datin Sri N. Ong Siok En, Datuk Hajah Fatimah Muhammad Iskandar serta div-div kehormat yang lain. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.